Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengoperasian sekolah yang telah disampaikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin. Okey. Maknanya seperti mana yang kita ketahui, mulai 3 Oktober 2021 pembukaan sekolah secara berperingkat dilaksanakan mengikut fasa. Ini kita semua sedia maklum. Mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara, kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment. Kalau murid SK Sri Puteri ada 500 orang, maknanya kemudian akan hanya ada 250 orang akan bersekolah mengikut penggiliran minggu. Namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Walau bagaimanapun, ianya merupakan satu penambahbaikan SOP yang sedia ada. Okey, kita ambil satu contoh. Kalau dalam kelas tu ada 36 orang murid, kita bagikan kepada 2, 18, kumpulan A, 18 kumpulan B. Di mana kumpulan A minggu pertama dia akan bersemuka, PDP secara bersemuka, manakala kumpulan B secara PDPR. Begitu juga dengan minggu kedua. Kumpulan B secara bersemuka, kumpulan A pula secara PDPR. Dan diikuti dengan minggu ketiga dan minggu keempat. Begitulah selang-seli. Okey. Kemudian tanpa penggiliran, kalau murid-murid di sekolah kita adalah murid prasekolah. Murid prasekolah tidak dilaksanakan penggiliran. Jadi maknanya murid kita ada 50 orang, 25 kelas Cikgu Hafiz, 25 kelas Cikgu Suria. Semua murid prasekolah akan bersekolah seperti biasa apabila diarahkan bersekolah kemudian nanti. Baik, kita dah melepasi fasa 1. Negeri Johor telah pun melepasi fasa 1 di mana kita berada sekarang pada hari 24 hari bulan yang lalu, kita telah pun memasuki fasa 2. Jadi ini fasa 1. Semua murid PDPR, tak kiralah sekolah menengah atau sekolah rendah. Okey. Sekarang kita berada di fasa 2. Okey, Negeri Johor berada di fasa 2. Sekolah rendah sama seperti fasa 1, iaitu PDPR. Okey. Murid berkeperluan khas, sekolah kebangsaan pendidikan khas. Murid pendidikan khas sahaja kena hadir tanpa penggiliran. Macam sekolah kita tak ada murid berkeperluan khas, jadi semua murid sekolah rendah akan PDPR. Okey. Kemudian sekolah menengah. Sekolah menengah sama seperti fasa 1. Okey, kecuali murid tingkatan 6 semester 2 hadir tanpa penggiliran. Dan juga murid berkeperluan khas di sekolah menengah kebangsaan juga hadir tanpa penggiliran. Okey, kenapa saya kena bagi maklumat tentang sekolah menengah juga? Sebab kita perlukan bahawa semua guru dan juga semua AJK PIBG apabila ditanya oleh ibu bapa. Sebab selalunya apabila kita keluar kat mana-mana, ibu bapa ni dia bila jumpa kita, cikgu macam mana cikgu bila nak sekolah? Tu biasa. Jadi cikgu akan menerangkan perkara ini kepada ibu bapa yang bertanya ataupun individu-individu yang bertanya berkaitan dengan pembukaan semula sekolah ini. Okey. Kemudian kita akan memasuki fasa 3. Memasuki fasa 3 bila tarikhnya kita masih belum pasti dan kita kena tunggu makluman daripada MKN berkaitan dengan
fasa-fasa PPN ini, Program Pemulihan Negara. Okey, untuk fasa 3, sekolah rendah sama seperti fasa 2, iaitu PDPR juga, ya. Tetapi murid prasekolah hadir tanpa penggiliran. Kalau kita tengok fasa 2 tadi sama seperti fasa 1. Fasa 1 semua murid PDPR, kan? Okey. Jadi untuk fasa 3 semua murid PDPR, semua murid prasekolah hadir tanpa penggiliran, ya. Okey, sekolah menengah sama seperti fasa 2. Murid Prayu hadir sepenuhnya tanpa penggiliran. Begitu juga dengan murid kelas peperiksaan awam, hadir secara penggiliran. Tanpa penggiliran hanya untuk murid Prayu, Pra-Universiti, Sekolah Sukan Malaysia dan murid kelas peperiksaan awam di sekolah asrama sepenuhnya. Murid asrama, murid asrama. Maknanya murid itu dah berada di dalam asrama. Dia kena hadir sepenuhnya tanpa penggiliran. Okey. Bagaimana pula dengan fasa 4? Kalau sekolah itu ataupun negeri itu berada di fasa 4, untuk 2 minggu pertama sama seperti fasa 3. Bagi sekolah rendah, 2 minggu pertama sama seperti fasa 3. Kemudian 2 minggu seterusnya murid tahap 1 dulu hadir tanpa murid tahap 1 dulu hadir secara penggiliran. Murid tahap 1, murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 hadir secara penggiliran. Okey, diikuti dengan seterusnya murid tahap 2, tahun 4, tahun 5, tahun 6 barulah mereka hadir secara penggiliran. Okey, 2 minggu pertama sama ikut fasa 3. 2 minggu kedua, murid tahap 1 dulu naik sekolah, tetapi secara penggiliran. 2 minggu seterusnya baru murid tahap 2 naik ke sekolah secara penggiliran. Okey. Sekolah menengah pula, 2 minggu pertama selepas diumumkan fasa 4 sama seperti fasa 3. Okey, 2 minggu seterusnya murid tingkatan 3 dan 4 di sekolah asrama penuh hadir tanpa penggiliran. Murid tingkatan 1, murid tingkatan 2 dan murid peralihan masih PDPR. Okey, murid tingkatan 3, tingkatan 4 di sekolah harian hadir secara penggiliran. Okey. Kemudian 2 minggu seterusnya murid di asrama penuh hadir tanpa penggiliran. Murid lain termasuk murid sekolah swasta hadir secara penggiliran. Jadi maknanya dekat sini kalau murid itu duduk di asrama penuh, bersekolah di sekolah asrama penuh, mereka kena hadir. Sebab apa? Murid yang duduk asrama penuh ni dia tidak bercampur dengan orang lain. Dia berada dalam kelompok dia sendiri. Okey. Ini KPM mengumumkan bahawa pembukaan kolej vocational, kolej matrikulasi, IPG, Okey. Pembukaan sekolah di bawah KPM di lokasi travel bubble. Mengikut fasa PPN. Okey, macam sekarang ni travel bubble dekat mana Yang ada sekarang ni di Langkawi. Jadi dia akan mulakan pembukaan sekolah mengikut fasa 4 PPN. Okey. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Tetapi cikgu-cikgu dan juga semua AJKPIB jangan khawatir sebab segala
perubahan atau segala makluman yang terkini akan dimaklumkan secara terus kepada guru-guru dan juga kepada ibu bapa. Okey. Untuk pengetahuan semua bahawa sesi persekolahan 2021 dilanjutkan. Dilanjutkan sehingga Mac 2022. Jadi maknanya jangan anggap kita pada bulan Disember ni, 10-11 Disember ni, kita dah habis. Budak tahun 1 akan naik tahun 2. Tidak. Dia akan berlanjutan bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac. Masih berada di tahun sebelumnya. Kalau sekarang ni murid tu berada di tahun 1, dia akan berada di tahun 1 sehingga bulan Mac. Bulan April nanti baru dia masuk ke tahun 2. Begitulah juga dengan murid tahun 6. Dia tak akan masuk ke tingkatan 1 pada Januari. Dia akan masuk tingkatan 1 pada bulan April nanti. Ini memberi peluang kepada semua guru untuk menyelesaikan semua tugasan ataupun silibus-silibus yang berkaitan dan juga bagi pengurusan buku teks dan segala macam urusan. Jadi kalau kita selesaikan pada bulan Disember akan berlaku kekangan. Jadi pada bulan Mac murid akan habis sesi 2021 dan pada bulan April masuk sesi 2022. Okey. Baik. Sehingga 13 September status vaksinasi. Alhamdulillah guru di SK Seri Puteri 100% telah divaksin. Okey. Guru SK Seri Puteri 100% telah divaksin. Tak kira lah dengan apa vaksin Pfizer ke, Sinovac ke, AstraZeneca ke, jadi semua dah divaksin. Begitu juga dengan AKP. AKP Sekolah Seri Puteri telah pun lengkap 100%. Begitu juga dengan pengoperasian pembersihan dan juga kawalan keselamatan. Sekolah kita 100% telah divaksin. Begitu juga dengan pengusaha kantin. Pengusaha kantin sekolah kita 100% telah divaksin dari segi pekerjanya dan juga pengusaha kantinnya. Jadi maknanya kalau sekolah dibuka, tak kiralah pada bila pun, semua warga SK Seri Puteri yang bertindak, sama ada guru, guru besar, AKP, pembersihan, kawalan keselamatan serta urusan kantin telah pun mendapat vaksin 100%. Jadi tidak akan timbul kegusaran ibu bapa untuk menghantar anak-anaknya ke sekolah. Baik. Kehadiran. Apabila diumumkan pembukaan sekolah nanti pada fasa 3 atau fasa 4, maka kehadiran akan dihadkan kepada 50% dan secara penggiliran minggu. Okey. Baik. Untuk penambahbaikan SOP, semua murid, semua guru, semua AKP, semua yang berada di dalam kawasan sekolah mesti memakai pelitup muka. Diwajibkan memakai pelitup muka. Kalau murid tu bergejala, tak payahlah datang sekolah. Pengudaraan di dalam kelas mesti baik dan membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid itu bergejala di sekolah. Kit COVID-19 ni akan diedarkan ke sekolah-sekolah. Jadi sekiranya murid bergejala dekat sekolah, guru akan mengadakan ujian kendiri COVID-19 kepada murid-murid. Okay, andai kata murid tu bergejala, maka kita akan maklumkan dengan ibu bapa dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Kelanggaran peraturan, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tak lagi muat
Maklumlah waktu PPN ni kan, waktu cuti murid berada dekat sekolah, tak berada dekat sekolah, dia berada di rumah, maka baju semua dah semakin mengecil. Okay, bukan badannya makin membesar, baju makin mengecil, maka dia tak sesuai lagi nak pakai. Jadi tak payah beli lagi. Janganlah nak beli, janganlah nak maksa diri untuk beli. Okay, jadi pakailah pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan. Kemudian jika ibu bapa gusar untuk menghantar anak mereka ke sekolah, maka ibu bapa boleh tidak hantar anak-anaknya ke sekolah dengan menulis satu surat pemakluman. Maklumkan kepada pihak sekolah bahawa saya adalah nama anak saya di tahun berapa, masih gusar untuk menghantar anak ke sekolah. Jadi saya ingin memastikan anak saya selamat dengan tidak menghantar anak saya ke sekolah. Ini kalau ibu bapa yang tak yakin lagi dengan imunisasi yang telah diberikan. Jadi ada surat makluman ibu bapa dan ianya tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Ini penyuraian murid. Seperti biasa sekolah kita apabila murid masuk ke sekolah, kita akan ada satu one stop center untuk menyukat suhu, mencuci tangan. Ini macam biasa. Begitu juga dengan waktu balik. Waktu balik kita akan menggunakan model 1, model 2 dan juga model 4. Di mana murid tahap 1, 2, 3 akan keluar lebih awal diikuti dengan murid tahun 4, 5 dan 6. Model 3 ni kita boleh buat jika ada sukarelawan di kalangan PIBG dan PIBK untuk turut membantu. Tapi setakat ni kita buat model 1, adanya ruang menunggu dalam kawasan sekolah di kanopi tu. Kemudian laluan terarah dan sehala, di mana murid-murid ikut laluan sehala untuk pergi ke kemah dan juga kita suraikan murid secara berperingkat. Untuk keselamatan dan kesihatan murid, guru serta warga sekolah, kita kena tekankan lagi bahawa pelitup muka perlu sentiasa dipakai. Dan pelitup muka berganda hendaklah digalakkan. Kalau pelitup muka berganda ni, maknanya yang awal tu mula-mula kita pakai yang pakai buang, diikuti dengan yang kedua, pelitup muka yang boleh dicuci. Dan memastikan bahawa penjarakan fizikal mesti sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian jika tak ada air, tak ada sabun, kita boleh guna hand sanitizer. Saringan kesihatan diadakan setiap hari untuk sekolah kita. Kita akan buat, kalau murid masuk, dia akan disukat suhunya di pondok pengawal. Apabila murid itu tak bergejala, dia akan terus masuk ke stesen untuk mencuci tangan. Kemudian kita sukat lagi suhu, baru kita benarkan masuk ke dalam kelas. Baik. Kawasan sekolah akan sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan dan kita akan sanitasi dengan kerap. Jika ada pelindung muka, ianya sangat digalakkan. Jadi maknanya kalau pelindung muka ni bukan dia pakai pelindung muka sahaja. Kalau sebelum ni kan murid boleh pakai pelindung muka ataupun pakai pelitup muka. Tapi sekarang ni tak. Diwajibkan pelitup muka, digalakkan menggunakan pelindung muka. Face shield tu yang jernih tu.
Okey. Untuk guru kelas dan juga semua guru, kena pastikan bahawa pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka. Langsir, tidak menghalang aliran udara. Okey, penggunaan kipas adalah digalakkan. Penyaman udara boleh diguna di bilik-bilik khas dan memerlukan penggunaan penyaman udara. Suhu hendaklah dikekalkan pada 23 hingga 26 darjah Celsius. Namun penggunaan penapis udara mudah alih adalah digalakkan. Okey. Kita boleh gunakan bilik-bilik khas tetapi pada tahap minimum. Seelok-eloknya digunakan kelas sebab kelas kita tak ada aircon, pakai kipas saja kan. Jadi macam kita bilik-bilik khas Dewan Ibu Sina ke, bilik komputer ke ataupun pusat sumber, semua bilik-bilik itu menggunakan aircon dan pengudaraannya masih kurang elok. Jadi boleh gunakan tetapi pada tahap minimum. Okey. Pemaidani, tikar, skirting meja tidak digunakan dalam semua bilik PDP. Okey. Penjarakan fizikal kita tandakan sentiasa. Baik. Kalau sekolah itu ada kes, maka penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan Pejabat Kesihatan Daerah. Pejabat Kesihatan Daerah maklumkan okey SK Seri Puteri banyak kes, maka kita kena tutup. Dekat macam sekarang kan ada yang kertas warna pink tu kan, arahan penutupan selama 14 hari ke 10 hari tu kan. Jadi ini atas nasihat PKD, kalau dia kata tutup maka kita kena tutup. Kalau dia kata tak tutup, tak perlulah kita tutup. Okey. Okey, ujian kendiri COVID-19 hanya dilaksanakan kepada murid yang bergejala semasa di sekolah. Okey, dan pihak sekolah akan melupuskan kit ujian kendiri ini mengikut garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID yang ditetapkan. Kalau murid tu tak bergejala, kita tak akan buat ujian kendiri COVID-19. Murid yang bergejala sahaja yang akan kita buat kit kendiri COVID-19 jika dia bergejala di sekolah. Kalau dia bergejala dekat rumah, maknanya dia tidak dibenarkan datang ke sekolah. Dia masa datang baik, elok je budak tu. Sekali tiba-tiba dekat sekolah dia sesema ataupun terus batuk, maka kita akan adakan ujian kendiri untuk murid tersebut. Okey. Ini untuk murid asrama. Untuk murid asrama, dia kena buat ujian kendiri mula-mula masa daftar masuk. Kemudian kalau dia negatif, pada hari ke-6, dia kena buat lagi sekali. Dan pada hari ke-14. Okey, dan juga kepada murid yang bergejala. Jadi maknanya murid yang berada dekat asrama ni, dia kena buat ujian kendiri sebanyak 3 kali. Lepas tu semua dah clear, maka murid-murid itu berada dalam keadaan bebas daripada COVID sebab mereka tidak berjumpa dengan orang lain. Okey. Okey, jika murid positif, apabila kita adakan ujian kendiri, murid itu positif, maka apa yang perlu kita buat? Murid itu akan kita tempatkan di dalam bilik isolasi. Jadi bila negatif, positif, dia ada nampak 2 calik tu dekat ujian kit kendiri tu. Kita maklumkan kepada PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, untuk tindakan selanjutnya. Okey, kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Ibu bapa perlu menghantar anak yang positif COVID-19 itu ke pusat kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Kalau murid asrama diuruskan oleh pihak sekolah. Okey. Dan murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah macam biasa. Okey. Jika tindak susul selepas ujian kendiri itu dilaksanakan, keputusan negatif,
pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Test tu negatif, jadi kita akan panggil mak bapak ambil anaknya bawa balik. Sebab bila dia bergejala ni, imun badan dia rendah. Jadi bila imun badan rendah, maka dia lebih terdedah kepada COVID-19 ini. Okay? Jika keputusan ujian itu invalid, maka kena buat ujian saringan daripada awal. Okey, kantin. Semua pekerja kantin dah dapat vaksin lengkap, kena patuhi SOP dari semasa ke semasa, dan murid masih tidak boleh makan di kantin. Masih tak boleh makan di kantin, kena makan di bilik kelas dengan seliaan guru. Ada guru macam biasalah yang kita buat sebelum-sebelum ni. Okey. Kalau murid itu berada dalam kelas yang menggunakan penyaman udara, dia perlu makan di ruang yang terbuka juga dengan seliaan guru. Okey, surau. Okey, ini kalau surau macam sekolah menengah Datuk Syed Isa, dia adalah surau Jumaat, maka dia akan dibenarkan melaksanakan solat Jumaat. Kalau bukan surau Jumaat, dia perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa agama. Okey, dan terhad kepada murid, guru dan warga sekolah sahaja. Okey, ini berkaitan dengan surau sekolah lah. Baik. Seterusnya berkaitan dengan manual pengoperasian PDP secara penggiliran. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Minggu 1 PDP sekolah, minggu kedua PDP R. Kemudian kumpulan B, minggu 1 PDP R, minggu kedua PDP di sekolah. Okey, ini macam biasa. Ini contoh-contohnya. Okey, kalau murid kelas tu 20 orang, 20 orang je satu kelas, kita kena juga buat penggiliran sebab kita tak nak enrolment murid lebih daripada 50%. Okey. Ini adalah pembelajaran secara penggiliran. PDP di sekolah, murid tingkatan 6 semester 2. Penggiliran PDP di sekolah minggu 1, minggu 2. PDPR minggu 1, minggu 2. Okey. Kalau murid itu PDPR, apa yang perlu dia buat? Dia kena buat secara sendiri. Membuat latihan, tugasan untuk pengukuhan dan penggayaan, dan juga dia kena buat persediaan untuk pembelajaran minggu berikutnya. Dia kena belajar di rumah untuk membuat persediaan apa yang akan dia belajar pada minggu berikutnya. Okey. Seterusnya, kaedah pembelajaran. Kalau kita tengok kat sini, yang hitam ni adalah PDP di sekolah, yang kelabu ni adalah PDPR. Minggu pertama, pembelajaran pemulihan, pengukuhan. Okey. Kemudian yang bahagian murid kumpulan B pula bersedia untuk topik seterusnya. Okey. Pada minggu kedua, murid yang berada kumpulan A ni dia akan buat PDPR, dia akan buat latihan pula. Dia akan buat latihan dan juga dia bersedia untuk topik seterusnya. Murid B pula, dia akan belajar pemulihan dan pengukuhan untuk minggu sebelumnya. Yang dia buat persediaan awal tu. Okey. 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu pembelajaran untuk memastikan silibus kurikulum telah dapat diselesaikan. Okey. Baik. Tanggungjawab sebagai guru besar. Guru besar kena merancang pelaksanaan PDP secara penggiliran
bimbing guru dalam melaksanakan PDP secara penggiliran, macam mana kita nak buat penggiliran tu. Kemudian memastikan guru menyediakan dan menyerahkan bahan pembelajaran kendiri murid. Okey. Dan memantau pelaksanaan penambahbaikan, mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa penjaga dan mengadakan PLC untuk membantu meningkatkan kefahaman dan kemahiran guru, PLC dengan guru. Okey, guru pula. Guru dia kena merancang dan melaksanakan PDP secara mentaksir murid dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan. Okey, mesti buat PBD, pentaksiran bilik darjah. Kemudian mesti buat RPH yang merangkumi PDP di sekolah. Dan juga PDPR secara sendiri. Okey, kemudian menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran. Menyenaraikan sumber pembelajaran dan memberi arahan tugas yang jelas kepada murid-murid yang terutama murid-murid yang PDPR tu. Arahannya mesti jelas dan memastikan murid dapat dan faham apa yang mereka perlu buat. Kemudian last sekali memaklumkan kepada ibu bapa tentang tugasan pembelajaran yang diberi kepada murid. Okey, tanggungjawab murid pula. Dia kena hadir bergilir-gilir secara mingguan mengikut jadual yang disediakan. Mendapatkan bahan dan tugasan dan penjelasan daripada guru. Dia kena rancang sendiri masa belajar. Dia kena menyelesaikan tugasan dan juga membuat persediaan. Okey, apa kata kalau murid tu demam? Waktu dia berada dekat, dia kena datang sekolah. Tapi waktu tu dia demam. Macam mana Siapa boleh respon? Waktu tu dia kena datang sekolah. Tapi pada hari tersebut, minggu tu dia kena datang sekolah, pada satu hari, misal kata hari Isnin tu dia tak boleh datang sebab dia demam. Adakah dia perlu datang juga? Tak. Tak perlu Okey, jadi maknanya kehadiran dia akan kosong lah kan. Tetapi dia tak boleh digantikan dengan murid lain. Sebab jadualnya telah kita berikan. Okey, ibu bapa penjaga. Ibu bapa penjaga kena alert. Kena sentiasa tengok jadual bahawa anak-anak yang hadir ke sekolah mesti ikut penggiliran. Kalau anak dia pada minggu kedua, maknanya minggu kedua lah hadir. Jangan datang minggu pertama. Sebab kalau datang minggu pertama nanti enrollment murid dia akan jadi lebih daripada 50%. Okey. Memastikan anak melaksanakan tugasan dan aktiviti secara sendiri yang disediakan oleh guru. Membantu anak mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Biasanya cikgu-cikgu akan berikan maklumat dalam grup WhatsApp. Sentiasa berkomunikasi dengan guru untuk mendapatkan maklumat dan juga menyokong pembelajaran dan memberi kerja sama. Okay. Dan kita di Kementerian Pendidikan Malaysia komited melakukan yang terbaik. Okey. Perkara baru dalam garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah 3.0 ni adalah berkaitan dengan vaksinasi, ujian kit kendiri, keselamatan warga sekolah dan pengurusan pembukaan sekolah. Baik. Untuk makluman semua bahawa untuk murid tingkatan 4 dan 5, saya rasa macam dah selesai divaksin di PPVA maknanya ini tindakan sekolah bagi warga yang bergejala warga dan bergejala. Kalau murid dia bergejala, dia kena diasingkan di bilik isolasi. Dan hubungi penjaga bahawa anak dia bergejala, kita akan jalani ujian kendiri. Dia tak boleh kita letak dekat bilik isolasi, kita biarkan dia je ataupun kita hubungi ibu bapa je, tak boleh. Kita kena hubungi ibu bapa dan juga kita buat ujian kendiri.
menggunakan ILEO tu. Okay. Bila ujian kendiri negatif, kita hubungi mak bapak untuk dia bawa pulang. Kalau dia positif, kita hubungi ibu bapa dan kita hubungi juga pejabat kesihatan daerah untuk tindakan seterusnya. Okey, ini untuk murid. Untuk guru pula, untuk guru dan AKP, kalau dia bergejala, terus ke fasiliti kesihatan untuk jalani ujian pengesahan. Okey, kita tak buat ujian kendiri dah untuk guru dan AKP. Okey, kemudian dia pergi ke pusat kesihatan. Selepas itu dia maklumkan keputusan ujian kepada pihak sekolah. Okey. Ini makluman penting, guru dan semua individu yang mengurus. Tak kira lah guru kelas ke, guru bimbingan kaunseling ke. Kalau dia urus murid, dia mesti pakai pelitup muka. Dia mesti pakai sarung tangan pakai buang. Dia mesti mengamalkan penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Okey. Jadi kalau boleh kita akan sediakan apron plastik tu. Di sekolah akan cuba belilah. Sebab insya-Allah kita doa-doa lah supaya tak ada berlaku benda ni. Dan kita pasti bahawa mesti ada murid-murid yang bergejala di sekolah. Dekat rumah dia okey, baik je di rumah. Mak bapak dia hantar kan okey je. Sampai dekat sekolah lepas kan ada mula sangat sesama kan. Jadi bila dia sesama, itu yang kita kena buat test kit tu, ujian kendiri. Jadi guru yang terlibat dia kena pakai pelitup muka. Yang bagusnya kena pakai pelindung muka dan memakai sarung tangan pakai buang dan apron plastik. Okey. Sebagaimana yang kita maklum, inilah kerap kali inilah juga yang dimaklumkan untuk mengelakkan daripada kita dijangkiti. Kita kena pakai pelitup muka, amalkan penjarakan. Tapi kalau dah mula nak sekolah tu kan, bayangkan nanti kalau murid-murid kita dah lama kan, dah daripada bulan Mei tak jumpa kawan-kawan dia. Nanti sampai bulan Januari jumpa balik. Bayangkan macam mana dia punya rapat dia tu. Macam mana dia nak bertanya kawan-kawan dia. Daripada yang kurus jadi tambah montel. Dia akan bertanya macam mana kau boleh montel kan. Jadi penjarakan fizikal mesti kena ada. Dan juga sentiasa mencuci tangan. Ni pensanitasi tangan kita akan sentiasa sediakan di dalam kelas. Begitu juga dengan termometer. Saringan kesihatan kita jalankan dan kalau dia bergejala 37.5 dia tak dibenarkan masuk. Okey, ni yang kita kena pastikan. Kalau kita tengok dekat sini susun atur kelas, dalam satu kelas antara meja 3 meja berselang. Meja tengah-tengah kosong. Punya penjarakan dia tu nak dapatkan 50% murid yang berada dalam sekolah. Okey, jadi antara satu meja berselang-seli. Okey. Ini seperti mana yang saya taklimatkan tadi. Baik. PJK. Okey, aktiviti PJ dan PK dibenarkan. Tetapi dia mesti pakai pakaian sukan dari rumah. Pakaian sukan dia mesti pakai dari rumah. Jadi makna dia tak ada tukar-tukar baju sekolah ke apa, tak ada. Terus pakai pakaian sukan. Tetapi aktiviti co-curriculum masih tidak dibenarkan. Aktiviti koko pakai bahan ke, sukan permainan ke, ataupun unit beruniform. Boleh buat tetapi bukan secara bersemuka. Seperti mana yang Cikgu Rahil selalu buatlah, kita buat menggunakan medium online. Okey? Baik. Ini program imunisasi kanak-kanak berumur 12 hingga 17 tahun. Ini dah dilaksanakan. Kalau yang lepas tingkatan 4, tingkatan 5
tingkatan 6 dah lepas. Okey, kenapa kita mesti libatkan anak-anak tahun 6 sampai tingkatan 5? Okey. Matlamat dia adalah untuk melindungi kanak-kanak ini dari penyakit teruk atau kematian akibat jangkitan COVID-19. Okey, kita tak nak kalau kanak-kanak ni tidak divaksin, dia akan mengalami satu penyakit yang teruk akibat COVID-19 ni. Jadi kita kena vaksin dia supaya kalau dia kena COVID pun dia bukan pada tahap yang teruk. Okey. Kita kena pastikan kanak-kanak ini divaksin untuk membolehkan sekolah dibuka. Dan juga mengurangkan risiko jangkitan kepada murid yang tak boleh terima vaksin. Okay. Dan juga meningkatkan liputan vaksin COVID-19 dalam populasi Malaysia untuk meningkatkan imuniti kelompok. Okey, ini adalah kumpulan sasaran vaksinasi golongan remaja untuk 16 hingga 17 tahun 1.13 juta, 12 hingga 15 2.07 juta. Jadi jumlahnya 3.2 juta sebanyak 9.8 penduduk Malaysia. Okey, ini berkaitan dengan kumpulan sasaran itulah. Okey. Warga negara, ini dia punya carta dia, kena ada persetujuan ibu bapa. Okey, kena ada persetujuan ibu bapa. Okey, murid-murid yang divaksin, dia akan divaksin menggunakan Pfizer. Okey, suntikan 0.3 ml. 2 dos vaksin sekurang-kurangnya 21 hari. Okay, ini untuk anak-anak kita. Sekurang-kurangnya 60% murid darjah 6 hingga tingkatan 5 mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin pada akhir November 2021. Okay. Mencapai liputan 80% dos lengkap pada Disember 2021. Okay. Nah, ini bagaimana dia buat. Bagaimana dia buat pelaksanaan. Kalau murid kita akan gunakan PPVA, iaitu pusat pemberian vaksin di sekolah, bukan di Dewan Jubli ke ataupun di hospital-hospital lain. Mak bapak mesti bawa anak ataupun penjaga yang lebih umurnya 18 tahun. Mesti bawa murid ini ke pusat pemberian vaksin yang ditetapkan. Kemudian siapa yang jadi sukarelawan tu? Di kalangan guru dan PIBG. Guru dan PIBG. Bukan guru saja, PIBG pun boleh jadi sukarelawan. Boleh. Boleh Tuan Haji, bagus. Okey. Semangat. Bagus. Ini operasi PPV. Kalau jenis 4, sekolah kita jenis 4 mungkin dalam 800 orang. Anggota sebagai vaksinator 8 orang. Pendaftaran 8, ini sukarelawan 8 orang. 4 orang untuk pengurusan murid, untuk pendaftaran 8, untuk rekod vaksinasi 8, pemerhatian 4. Jadi ini siapa yang jadi sukarelawan ni? Kalau misalnya melibatkan 5 buah sekolah, ni guru-guru daripada 5 buah sekolah. Guru-guru dan juga AJK PIBG daripada kalangan sekolah-sekolah tersebut. Okey. Baik, proses kerjanya, pendaftaran, kebenaran ibu bapa penjaga, persediaan tempat dan proses vaksinasi. Okey, biasanya sekolah akan sediakan borang. Ibu bapa bawa borang tu balik ataupun diberikan menggunakan WhatsApp ataupun Telegram
kemudian di print, kena print, tak boleh tak print. Bila di print, isi, ibu bapa bawa borang kebenaran tu ke pusat vaksinasi. Okay. Dan proses seterusnya akan ditentukan. Untuk pendaftaran, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa bagaimana tata cara pendaftarannya di PPBA itu. Okey. Borang bertulis dan juga maklumat vaksin hendaklah diserah sebanyak 2 salinan. Diserah kepada ibu bapa sebanyak 2 salinan. Kalau dia kena print pun, print sebanyak 2 salinan. Isi dan tanda tangan borang kebenaran bertulis. Kemudian bawa dan serah borang kebenaran itu di pusat vaksinasi. Sekiranya tak dapat hadir, ibu bapa perlu mengisi borang perwakilan kepada individu yang membawa anak-anak untuk divaksin. Individu itu mesti melebihi umur 18 tahun. Okay. Dia tak boleh kurang daripada 18 tahun. Abang ke kakak lebih 18 tahun boleh bawa murid itu ke pusat vaksinasi. Okay. Proses vaksinasi melibatkan saringan di pintu masuk sekolah. Okay. Pendaftaran dan semakan borang kebenaran murid, suntikan vaksin, pemerhatian selepas vaksin dan juga pemberian kad vaksinasi. Dan juga temu janji dos kedua. Ini macam mana yang kita alami lah. Yang kita alami di PPB, di Dewan Jubli ke ataupun di Yomping ke, di UTHM, macam inilah kaedah dia. Saringan dulu di pintu masuk, kemudian daftar, lepas tu terima suntikan, lepas tu rehat dulu 15 minit, apa akan berlaku, dah okey, dah stabil, beri kad vaksinasi dan temu janji dos yang kedua. Biasanya di tempat yang sama. Okey, ini antara plan dia. Macam mana kita nak masuk ke pusat vaksin tu. Tetapi setiap sekolah, setiap pusat dia punya plan dia berbeza berdasarkan apa yang KKM sarankan. Kalau kita tengok session 1 disaring dulu, dah okey, clear, baru masuk session 2 pendaftaran. Lepas tu dah settle pendaftaran, dia akan tunggu di session vaksinasi. Okey, kemudian pemberian vaksin dibagi kepada 2 lokasi, 2 tempat, lelaki dan juga perempuan. Dia tak letak dalam satu kawasan. Murid perempuan ditutup biasanya. Kawasan murid perempuan ditutup dan dipisahkan dengan murid lelaki. Lepas suntik dia kena rehat di session pemerhatian, kemudian pada masa yang sama dia akan diberi kad vaksinasi untuk temu janji dos yang kedua, lepas tu dia keluar di pintu yang berasingan. Okey, jadi saya rasa itu sahaja berkaitan dengan taklimat kita pada hari ini. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.